Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua. Semua dapat dengar suara saya ya? Clear ya? Okey, kalau clear tolong letak di butang chat, clear tak? Clear Puan. Okey, terima kasih. Okey ya. Jadi, terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada pagi ini. Pagi-pagi bangun kita ada komitmen untuk pergi ke satu webinar ilmu, mendapatkan ilmu. Jadi saya percaya yang hadir hari ini kita ada yang usahawan yang dah memang menjalankan perniagaan dan juga yang bakal-bakal nak menjalankan perniagaan ya. Tapi kita nak tahu dari mana kita nak mulakan perniagaan kita. Ya. Okey, saya perkenalkan diri dulu. Saya Puan Maslinda Zulkifli daripada SME Corp Malaysia. Okey, jadi pada hari ini kita bekerjasama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, dan kita bawakan penceramah khas daripada SSM ya untuk bersama-sama berkongsikan kepada kita berkenaan dengan jenis-jenis pemilikan perniagaan dan sebagainya ya. Jadi seperti kita tahulah kan macam sebagai seorang manusia sendiri apa yang kita bila kita lahir je kita ada nombor kad pengenalan. Jadi pada saya samalah kisahnya tu dengan bila kita memulakan perniagaan. Jadi perlu ada satu ID ataupun identiti untuk perniagaan masing-masing. Betul? Jadi pada saya pentinglah ya di mana kerajaan juga pada mula-mula kita mengalami pandemik ya. Pada tahun lepas kerajaan mengumumkan insentif Grant Khas Prihatin 1.0 masa tu. Jadi banyaklah masa tu isu-isu di mana peniaga ni dah menjalankan perniagaan yang orang kata lama tapi dapat BKP tersebut. Sebab apa? Dia SSM kan. Lepas tu ada juga usahawan-usahawan ni dia telah mendaftar SSM tapi dah bertahun-tahun tak pernah renew pun. Ya. Jadi saya um, saya mengesyorkanlah SSM ni sangat penting ya untuk usahawan dan juga bakal-bakal usahawan semua. Jadi pada hari ini saya perkenalkan penceramah kita Puan Rohaidah Muhammad Ansor. Terima kasih Puan kerana meluangkan masa pada pagi ini untuk berkongsi bersama dengan usahawan ya. Dan kita ada juga dua lagi pegawai daripada SSM yang bersama-sama dengan kita untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan peserta pada hari ini. Puan Sharmila dan juga Puan Azwin. Ya, terima kasih Puan. Okey, jadi sebelum kita mulakan khidmat kita pada pagi ini oleh SSM, sekiranya tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan dari semasa ke semasa boleh tekan butang chat di bawah, ya nampak di butang chat di bawah tu dan boleh mengajukan segala pertanyaan di situ. Ya, nanti kita akan menjawab pertanyaan setelah khidmat tamatlah. Ya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Puan Rohaidah Muhammad Ansor untuk berkongsi dengan kita pada hari ini bagaimana cara-cara untuk mendaftar ataupun membuat pendaftaran perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau kita kenali sebagai SSM kan. Dan lepas tu itu untuk bakal-bakal usahawan ya Puan. Kalau untuk usahawan-usahawan yang telah mendaftar kepada enterprise tapi dia nak upgrade lagi perniagaan mereka, apa lagi SSM boleh bantu? Jadi saya boleh. sebutlah. Persilakan Puan. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada pengurusi majlis Puan Maslinda Zulkifli ya. Ya, betul, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada SME Corp sudi menjemput SSM untuk memberi sedikit taklimat lah berkenaan dengan pendaftaran syarikat dan juga pendaftaran perniagaan lah. Secara ringkas lah kita akan kongsi pagi ini apa yang kita adalah di SSM untuk semua usahawan ni. Kebanyakan usahawan semua dah berdaftar ya dengan SSM. Kalau macam tu lebih mudahlah mungkin kita saya akan terangkan secara ringkas dan sedikit lebih lanjutlah berkenaan dengan syarikat. Okey, saya share skrin ya untuk slide. Okey, boleh Puan. Okey. Okey, boleh nampak ke skrin saya semua?
nampak puan. Clear. Alright, okay. Okay. Okay, pertama sekali saya akan memperkenalkanlah sedikit latar belakang Suruhanjaya Syarikat Malaysia, apa peranan kami bila kami ditubuhkan. Okey, latar belakang macam mana saya nak kecilkan skrin ni ya. Dia ataupun tak apalah, saya guna yang macam inilah sebab dia bila besar saya pula yang tak nampak, ataupun saya boleh kecilkan ke? Okey, faham. Alright, okey. Minta maaf ya, saya ni bab teknikal IT ni dia ada Tak apa, kurang puan. sikit. Boleh ke puan? Okey. Puan boleh? Boleh. Share screen. Okey tak? Okey, boleh. Okey, dapat. Alright, okey. Okey, pertama sekali Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun singkatannya SSM ni ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 yang kita kuatkuasakan pada 16 April 2022. Sebelum ini kita adalah gabungan dua jabatan kerajaan, iaitu Pejabat Pendaftar Perniagaan dan Pejabat Pendaftar Syarikat. Jadinya pada tahun 2002 ni, 16 April 2002, kita jika dulunya kita dikenali sebagai ROB dan ROC, so digabungkan untuk menjadi satu kiranya statutory body ataupun badan berkanun yang ditadbir di bawah Akta SSM 2001. Maknanya fungsi kita ni digabungkanlah dan kita jadi agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Maknanya kita, kalau orang nak faham senang, kita sekarang ni adalah, kalau bahasa senangnya, separuh kerajaan lah. Kalau dulu kita fully government kan, so start 2002 ni kita adalah badan berkanun. Jadi kita punya fungsi yang paling utama adalah sebagai badan pengawal selia bagi syarikat dan perniagaan di Malaysia. Yang mana dua akta utama yang kita tadbir adalah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ataupun kita panggil Akta 197 dan Akta Syarikat 2016 ataupun kita panggil Akta 777. Ini adalah dua akta utama yang kita tadbir. Dan untuk Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 hanya terpakai di Malaysia Barat, iaitu di Semenanjung Malaysia sahaja dan Labuan. Sabah Sarawak tidak memakai Pendaftaran Perniagaan 1956 kerana pendaftaran perniagaan di sana, di Sabah dan Sarawak, ditadbir oleh dia punya apa kita panggil pihak berkuasa tempatan. Dia punya majlis lah, bukan dengan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, ini adalah kita punya pejabat negeri di seluruh Malaysia, di mana sekarang ni kita ada satu ibu pejabat kita di KL, iaitu di Central, KL Central, dan kita ada 12 pejabat negeri dan juga kita ada pejabat cawangan ada 7. Pejabat cawangan yang ada adalah di Temerloh, di Muar. Maknanya ni yang pejabat kecil lah, yang pejabat besar kita pejabat negeri, dan juga kita ada 2 UTC, iaitu UTC Pudu dan UTC satu lagi mana dah tutup kasi satu lagi lah. Yang paling besar UTC di Pudu lah. Okey. Ini adalah fungsi utama SSM. Di mana yang pada mula tadi tu kita adalah mengawal selia pendaftaran perniagaan di Malaysia, dan juga kita merupakan pusat latihan korporat di mana SSM juga ada menyediakan banyak latihan kepada pengarah-pengarah syarikat, setiausaha syarikat dan juga usahawan yang mana sekarang ni kita banyak membuat latihan secara online lah, ataupun kalau nak tengok kita punya latihan-latihan yang kita sediakan, boleh masuk ke website kita dan boleh klik Comtrack, iaitu kita punya inilah bahagian latihan. Meningkatkan tahap tadbir urus korporat adalah untuk memastikan yang badan-badan perniagaan ini mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara kita lah. Yang ketiga tadi ni mengawal sila korporat. Yang keempat adalah sebagai pusat maklumat korporat dan perniagaan, di mana satu fungsi SSM adalah kita mengumpul maklumat-maklumat perniagaan dan syarikat yang ada di Malaysia. Dan fungsi kita adalah membekalkan semula maklumat-maklumat tersebut kepada pengguna yang memerlukan, ataupun bahasa senangnya kita jual semulalah, sebab untuk mendapatkan maklumat ni kena beli maklumat tersebut daripada SSM lah. Dan juga mengendalikan pemerbadanan syarikat
perkongsian liability terhad dan pendaftaran perniagaan. Ini adalah yang utamalah, maknanya kita mengendalikan pendaftaran 3 jenis bentuk perniagaan yang paling utama, iaitu daftar perniagaan yang biasa, yang nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi, juga pembuatan syarikat iaitu penubuhan syarikat, dan juga satu bentuk perniagaan yang baru iaitu perkongsian liability terhad. Okey, ini adalah akta-akta yang kita tadbir yang mana saya beritahu tadi. Yang utama adalah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, ini yang saya kata bentuk perniagaan yang baru, dan Akta Skim Kepentingan 2016. Saya akan sentuh lebih kepada Akta Pendaftaran Perniagaan dan Akta Syarikat, dan sedikit secara ringkas berkenaan Akta Perkongsian Liability Terhad. Akta Skim Kepentingan ni saya tak akan sentuhlah dalam taklimat ni. Sebab skim kepentingan ni dia macam untuk dia menawarkan perkhidmatan untuk company-company yang dah sedia ada, yang menawarkan perkhidmatan macam keahlian kepada pelanggan-pelanggan mereka. Okey. Kita pergi kepada entiti-entiti perniagaan yang dikawal selia oleh SSM. Okey, yang pertama, di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, kita ada milikan tunggal dan perkongsian. Okey, di bawah Akta Syarikat 2016, kita ada syarikat persendirian dan syarikat awam. So apa jenis-jenis syarikat ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut sebentar lagi. Dan juga perkongsian liability terhad ni dia adalah sebenarnya dia tengah-tengah antara pendaftaran perniagaan dengan syarikat, di mana kita ambil separuh ciri perniagaan dan separuh lagi ciri syarikat. Okey, ini adalah perbezaan yang lebih lanjut dan lebih nampak yang utamalah untuk membezakan antara 3 bentuk perniagaan yang kita kawal selia. Okey, yang pertama untuk perniagaan, dia boleh sama ada milikan tunggal atau perkongsian. Dan untuk kita panggil yang PLT lah, untuk perkongsian liability terhad ni dia adalah PLT. Dia mesti hanya berbentuk rakan kongsi. Yang ini tak boleh pemilikan tunggal. Dan untuk syarikat pula, dia adalah dalam bentuk modal saham, di mana sumbangan modal kalau kata untuk pendaftaran perniagaan tadi disumbangkan oleh pemilik sendiri, dan kalau untuk PLT tadi pun adalah pemilik sendiri. Tapi untuk syarikat sedia berhad ataupun berhad, modal saham tu dikumpul melalui penjualan saham. Kalau kita dengar kan macam syarikat ni jual saham, lepas tu bila ada pemegang saham beli, bayar, dan itu adalah modal yang syarikat perolehi. Okey, tadi ni pemilikan saya dah beritahu tadi adalah milik tunggal rakan kongsi, yang ini mesti rakan kongsi. Dan untuk akta syarikat, dia sebenarnya dimiliki oleh pemegang saham. Bila kita beli saham dari suatu syarikat, bermakna kita adalah pemilik kepada syarikat tersebut. Okey, untuk status undang-undang, dia bukan, maknanya pemilik dan perniagaan ini bukan entiti undang-undang yang berasingan. Ini yang beza utama yang membezakan antara perniagaan, syarikat, dan yang saya kata PLT ni dia ambil setengah ciri pendaftaran perniagaan dan setengah ciri syarikat. Dia bukan entiti undang-undang berasingan ni, maksudnya pemilik dan perniagaan adalah entiti yang sama. Dia contoh yang paling senang, pemilikan, macam contohnya pemilikan harta lah. Kalau kata perniagaan membeli tanah, maknanya tanah itu juga dimiliki oleh pemilik perniagaan tersebut. Maknanya perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan ni dia tak boleh membeli tanah atas nama perniagaan sendiri. Contohnya macam ABC Enterprise. So tanah itu bukan dimiliki oleh ABC Enterprise tetapi dimiliki oleh pemilik. Contohnya Encik Ali bin Abu. Itu adalah maksud apa yang dikatakan entiti undang-undang yang berasingan. Okey, kalau untuk PLT dan akta syarikat ni, bila dia kata entiti undang-undang berasingan ni, macam syarikat dengan PLT, dia pemilik dan perniagaan itu adalah entiti yang berasingan. Contoh macam beli tanah tadi, katalah PLT ni ABC PLT,
dia boleh ABC PLT itu dengan sendirinya boleh membeli tanah dan tanah itu adalah dimiliki oleh ABC PLT, bukan dimiliki oleh rakan kongsi ataupun pemilik PLT tadi. Begitu juga dengan akta syarikat. Bila satu company ABC Senia Berhad membeli sebidang tanah, tanah itu adalah digeran dia, nama dia adalah milik ABC Senia Berhad. Bukannya bukannya atas nama pemilik perniagaan ataupun pemegang saham yang ada tadi. Ataupun kita panggil ini adalah satu ciri, kita panggil, kalau dulu kita panggil dia tirai pemerbadanan lah. Maknanya separate entity untuk pemilik dengan perniagaan adalah entiti yang berasingan. Okey. Okey, yang keempat adalah hard liability. Hard liability ni maknanya macam tanggungan lah, tanggungan pemilik kepada perniagaan tersebut. Untuk perniagaan, liability adalah tidak terhad di mana pemilik adalah menanggung contoh yang paling mudah, hutang. Pemilik perlu menanggung semua hutang syarikat, dan untuk PLT dengan syarikat pula terhad kepada sumbangan, contohnya macam PLT terhad kepada sumbangan pekongsi. Maksudnya bila macam tubuhkan satu PLT, mesti semua pekongsi akan ada satu perjanjian kan, perjanjian yang mana orang ni, pekongsi ni sumbang berapa persen modal, pekongsi ni sumbang berapa persen modal. Jadi tanggungan mereka kepada hutang-hutang tu adalah terhad kepada jumlah modal persen yang dia bagi sahaja. Dan juga macam untuk syarikat pula terhad kepada jumlah saham yang dia belum bayar. Maknanya bila pemegang saham membeli saham, mereka boleh option sama ada nak bayar terus ataupun bayar kemudian. Jadinya sebarang liability atau tanggungan kepada syarikat adalah terhad kepada jumlah yang dia belum bayar saja. Okey, kita pergi kepada perniagaan dulu. Untuk takrifan perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Seksyen 2, perniagaan adalah meliputi tiap-tiap bentuk trade, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan. Tetapi tak meliputi apa-apa jawatan atau pengajian. Maknanya apa-apa sahaja aktiviti yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan adalah perniagaan. Tetapi tidak termasuk kalau macam kita bekerja ada majikan kan, contohnya kita bekerja dengan bekerja kilang ke apa, so yang kita dapat gaji dari majikan itu bukan perniagaan, walaupun dia macam ada hampir-hampir sama kan mendapat keuntungan, tapi yang kita takrifkan sebagai perniagaan tu adalah aktiviti yang selain daripada penggajian yang kita buat dan mendapat keuntungan. Tak kisahlah jual barang ke ataupun kita beri apa-apa servis, asalkan ada keuntungan, itu dianggap sebagai perniagaan. Dan apa-apa aktiviti yang mendapatkan keuntungan ni perlu mendaftarkan perniagaannya di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996. Dan salahlah kalau tak daftar perniagaan ni. Okey. Ini adalah macam saya terangkan tadilah untuk perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan ni boleh dalam dua bentuk, sama ada milikan tunggal, satu orang pemilik sahaja, ataupun perkongsian. Perkongsian ni terhad dia, limit dia 20 orang pemilik, tak boleh lebih dari itu. Kalau kata tiba-tiba rasa nak pemilik lebih daripada 20 orang, itu baru kena tubuhkan syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, syarat untuk mendaftarkan perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Pertama sekali, warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Maknanya IC biru dan IC merah boleh untuk mendaftar perniagaan. Warga asing dengan yang memiliki pasport tidak layak untuk mendaftarkan perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Kalau warga asing nak berniaga di Malaysia, mereka kena berdaftar di bawah sama ada PLT tadi, perkongsian liability terhad, ataupun di bawah Akta Syarikat. So syarat umur macam biasalah, dia mestilah berumur 18 tahun ke atas. Dan sebab macam yang saya terangkan tadi, kita punya Akta Pendaftaran Perniagaan ni hanya ditadbir di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. So alamat perniagaan tu mesti di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Tak boleh guna alamat perniagaan di Sabah dan Sarawak. Kalau kata mereka ni berasal dari Sabah dan Sarawak tapi duduk di Semenanjung ke, boleh mendaftar di bawah
APP 1956 ni dengan syarat macam contohnya alamat perniagaan di Semenanjung, tapi kalau nak letak alamat surat menyurat di Sabah dan Sarawak, itu boleh. Dia yang syarat dia yang tak boleh letak alamat Sabah Sarawak ni adalah alamat perniagaan dan juga alamat cawangan lah. Okey, panduan untuk mendaftarkan perniagaan. Pertama sekali, nama lah. Sama boleh gunakan nama sendiri atau nama trade. Nama sendiri ni memang nama yang betul-betul macam dalam kad pengenalan. Contohnya Ali bin Abu. So Ali dia mendaftarkan perniagaan dia dengan nama Ali bin Abu. So Ali bin Abu itu adalah nama perniagaan dia. Dan untuk nama trade ni hanya boleh untuk milik ikan tunggal sahaja. Dia tak boleh untuk perkongsian. Dan nama trade pula adalah nama rekaan ataupun nama perniagaan yang dicadangkan lah, tetapi perlu mendapat kelulusan daripada SSM terlebih dahululah. Dan nama trade ni dia mesti menggambarkan sebagai entiti perniagaan. Contohnya dekat bawah ni kan, contoh kedai dobi mewah. Memang kita tahu bila kita tengok je nama kedai dobi mewah tu kita tahu, oh ini adalah perniagaan. Okay, Lucky Star Catering, dia buat catering, kita tahu dia buat catering, dia berniaga. ABS Unggul Enterprise. So ada perkataan enterprise. Maknanya enterprise ni adalah kata dagang lah. Maknanya kita ada beberapa perkataan yang memang kalau orang tengok je perkataan tu, oh tahu ini memang perniagaan. Contohnya enterprise, trading, global, empire. So bila nama perniagaan tu ada perkataan-perkataan tersebut, kita tahu itu adalah nama perniagaan. Dia contohnya kalau tiba-tiba letak nama Pesona Unggul. Kalau kita dengar Pesona Unggul, apa tu? Dia tak menggambarkan entiti perniagaan kan. Jadi nama itu kalau katalah mohon perniagaan menggunakan nama seperti itu, kita akan query lah biasanya. Kita akan query, kita akan minta tukar nama yang menggambarkan perniagaan ataupun kita minta suruh tambah kata-kata dagang yang macam saya sebut tadi. Contohnya Pesona Unggul Enterprise. Baru kita boleh luluskan lah. Okey, seterusnya untuk fee bayaran pendaftaran. Okey. Biasanya kan mesti biasa dengar kalau daftar perniagaan berapa kalau tanya dengan siapa-siapa kan mesti ada dengan orang jawab kalau nak daftar RM70, kalau nama sendiri RM40, tapi dekat sini kita letak untuk pendaftaran perniagaan sebenarnya fee dia adalah RM60. Tapi kenapa dia jadi RM70? Sebenarnya RM70 tu adalah sekali dengan maklumat perniagaan iaitu RM10. Tu yang kalau kadang-kadang tanya dengan staf SSM pun macam berapa cik daftar perniagaan? 70. Tapi sebenarnya dia adalah pecahan kepada RM60 untuk pendaftaran dan maklumat perniagaan adalah RM10. Sama juga dengan kalau kita, sebab untuk pendaftaran perniagaan ni kalau ada apa-apa perubahan, contohnya alamat, jenis perniagaan tu kita nak ubah aktiviti kita kan, ataupun kita ada cawangan kita nak tutup ke nak tambah ke, so kita boleh mohon untuk membuat perubahan maklumat perniagaan dengan fee RM20 dan juga salinan maklumat perniagaan RM10. Sebab itu kadang tanya, saya nak tukar alamat lah, berapa ringgit ya tukar alamat? RM30. Sebenarnya yang lagi 10 tu adalah untuk maklumat perniagaan lah. Dan untuk cawangan pula kita ada tambahan setiap cawangan tu RM5. Contohnya satu perniagaan tu dia nak tambah 5 cawangan lagi. Jadinya RM20 ni adalah untuk perubahan dan setiap cawangan tu kita cas RM5, jadi 5 kali 5 cawangan RM25. Jadinya kalau kata betul nak tambah 5 cawangan tadi, fee yang kita akan kenakan 20 campur 25, RM45 dan campur lagi maklumat perniagaan RM10 jadi RM55. Sama juga untuk perubahan rakan kongsi, kalau ada nak keluarkan pekongsi, nak tambah pekongsi, sama juga dia punya fee adalah RM20 dan tambah maklumat perniagaan RM10 jadi RM30. Tetapi kalau kata dalam satu masa tu nak buat beberapa perubahan, bukan satu je, contohnya dalam satu masa nak buat perubahan alamat, nak buat perubahan jenis, lepas tu nak katalah update maklumat pekongsi, contohnya update alamat, boleh buat sekaligus dalam satu permohonan dan fee yang kita akan kenakan hanya RM20 plus RM10 saja. Maknanya kita tak doublekan lah, tak double ikut berapa jenis permohonan yang hendak dibuat. Okey, untuk pembaharuan perniagaan, dia punya kos sama dengan pendaftaran baru. Jadinya untuk nama trade sebenarnya untuk renew adalah RM60, tapi biasanya pun kalau renew mesti bayar RM70 kan, sebab yang RM10 lagi tu untuk maklumat perniagaan. Sebenarnya terpulang kepada pelanggan sama ada
kalau tak nak maklumat perniagaan pun boleh sebenarnya, suatkan bayar RM60 saja. Tapi kita nasihatkan biasanya printlah sekali dengan maklumat perniagaan ni, sebab nanti kalau kata ada nak macam nak gunalah maklumat tu untuk apa, untuk bawa ke bank ke, untuk macam nak renew lesen apa-apa kan dengan agensi-agensi lain, biasanya mereka nakkan maklumat perniagaan ni. Jadi biasanya kita akan advise pelanggan kalau nak renew ni beli sekali lah dengan maklumat perniagaan. Tapi kalau kata tak beli ke ataupun kata dah beli tapi anytime lain kali nak guna, maklumat perniagaan ni boleh dibeli pada bila-bila masa lah. Okey, untuk tutup perniagaan pula, penamatan perniagaan sebenarnya tiada bayaran. Tetapi biasanya kalau datang ke pejabat kita untuk tutup isi borang, kita akan advise print sekali maklumat perniagaan, sebab biasanya kadang-kadang bila tutup perniagaan ni akan contohnya nak bawa maklumat tu ke mana, contoh sekarang yang paling panas isu BPR lah, bantuan daripada kerajaan kan. Kadang ada setengah tu macam saya nak tutup sebab saya nak minta bantuan kerajaan kan. Jadinya perlukan maklumat ni untuk bawa ke LHDN kan untuk membuat rayuan. Okey. Kaedah pendaftaran perniagaan. Kalau sebelum ni memang kita melalui kaunter lah. Maknanya datang ke kaunter kita, isi borang, lepas itu pergi kaunter, bayar, lepas tu kita proses, tunggu sekejap dapat sijil. Ini secara manual lah, menggunakan borang A untuk pendaftaran perniagaan baru. Tapi sekarang ni SSM telah melaksanakan, kalau boleh kita nak memang secara sepenuhnya secara online lah. Jadinya kita telah ada satu sistem online yang kita panggil EZBiz, di mana dalam EZBiz ni pelanggan boleh membuat pendaftaran perniagaan, tak semestinya datang ke kaunter kita lah, boleh buat di rumah ke, di tempat kerja ke. Jadi untuk menggunakan perkhidmatan EZBiz kita ni, pertama sekali pelanggan mestilah mendaftar sebagai user EZBiz, di mana pengguna mesti mempunyai alamat email, mesti ada MyCard dan talian internet. Kemudian cara yang paling mudah, layari laman web kita www.ssm.com.my dan klik ikon EZBiz. Kadang-kadang tu ramai kalau yang suka pergi dekat Google search kan, Google search and then type EZBiz, akan keluar macam-macam jenis website beratur bersusun kan. Yang itu kena hati-hati ya, sebab kalau salah klik nanti mungkin akan masuk ke website yang dibuat oleh ejen. Ejen ni adalah dia sebenarnya dia daftar EZBiz juga, tapi dia akan meng-approach customer macam contohnya website yang dia buat tu adalah dari SSM. Sebenarnya dia create website sendiri, lepas tu dia akan bantu pelanggan untuk daftar ataupun renew perniagaan, tapi sebenarnya dia akan cas lebih. Sebab kalau ikut dengan kita, contohnya renew tadi, 60 campur 10, RM70 saja, tapi tiba-tiba kena bayar 150. Sebenarnya itu adalah laman web yang dicipta oleh ejen. Jadi langkah yang paling selamat untuk masuk ke kita punya website yang betul adalah masuk dulu ke website kita ssm.com.my, lepas tu baru kita klik ikon EZBiz. Ini memang akan bawa terus ke portal yang betul, iaitu portal EZBiz yang memang di-create dan dibuat oleh SSM. Okey, yang seterusnya daftar sebagai pengguna EZBiz. Selepas itu daftar ni biasalah sign in kan, klik sign in, nanti isi maklumat dirilah, nama semua, alamat, email, lengkapkan semua yang kotak yang kita minta isi tu, and then bila dah send tu akan dapat notification email untuk datang ke mana-mana pejabat SSM untuk membuat verifikasi dan mengaktifkan username dan password tersebut. Once kita dah verified, dah aktifkan, masuk semula ke EZBiz tu dan seterusnya boleh menggunakan perkhidmatan yang kita sediakan lah. Okey, ini tadi yang kenapa dia lari kejap ya. Okey, mana nombor satu ni pergi? Minta maaf. Okey, tak apa. Okey, ini adalah perkhidmatan yang kita tawarkan melalui kita punya sistem EZBiz online lah. Yang pertama adalah untuk pendaftaran perniagaan lah.
Ini yang hilang ni dalam slide saya ni. Okey, tak apa. So yang pertama untuk mendaftarkan perniagaan baru iaitu yang saya kata borang A tadi. Yang kedua untuk renew untuk pembayaran untuk pembaharuan pendaftaran perniagaan. Yang ketiga untuk membuat perubahan maklumat perniagaan dan juga yang seterusnya untuk penamatan perniagaan. Mana semua untuk perniagaan ni proses-proses dia semuanya boleh buat di akaun EZBiz. Okey, clear ke semua, boleh ke? Okey, kalau okey. Masing tengah menumpukan perhatian. Menumpukan perhatian. Okay. Dia kadang-kadang bercakap tak nampak muka ni, kadang-kadang itulah rasa macam syok sendiri juga kan cakap seorang-seorang. Okey, tak apa ya. Okey. Okey, ini yang berkenaan dengan perniagaan lah. Saya rasa untuk perniagaan yang ini saja. Okey, seterusnya. Okey, ini tadi yang saya dah saya terangkan ke atas lah kan, daftar pengguna, pengesahan dan kemudian boleh menggunakan semua perkhidmatan yang kita berikan lah. Oh, dia keluar lambat. Minta maaf. Oh, okey. Okey. So ini adalah tanggungjawab pemilik perniagaan. Yang pertama sekali, okey, kalau berniaga kena daftar dengan kita lah kan. Daftar dalam tempoh 30 hari dari tarikh mula berniaga. Maknanya start je berniaga, dalam tempoh 30 hari tu kena daftar dengan SSM lah. Tu yang kalau katalah isi borang A untuk daftar perniagaan tu backdate. Contohnya daftar hari ni tapi letak tarikh mula berniaga tu contohnya 1 bulan 9 kan, dah lebih 30 hari kan. Boleh kita terima pendaftaran tu tapi kita akan kenakan compound lah sebab mendaftarkan perniagaan lebih dari 30 hari dari tarikh mula berniaga. Jadi bila daftar dengan SSM ni penting ya untuk macam tentukan tarikh mula berniaga tu bila. Biasanya kebanyakan kebanyakan pelanggan memang akan daftar tarikh mula berniaga ni samalah dengan tarikh dia orang apply dengan kita lah kan. Okey. So yang satu lagi yang penting adalah renew memperbaharui perniagaan dalam tempoh 30 hari sebelum tamat. Dia kalau renew 30 hari sebelum tamat ataupun betul-betul pada last day tamat tempoh tu takkan kenakan denda, tapi lewat je sehari daripada tarikh tamat tu kita dah akan kenakan denda lah. Okey, so ini daftar butir perniagaan. Maknanya kalau ada apa-apa perubahan, contohnya tadi perubahan alamat, perubahan pemilik pun kena daftarkan juga. Kalau kata kita buat inspection, kita tengok ada perubahan tukar alamat daripada kedai hujung sana tukar ke kedai hujung sana, lepas tu kita check dalam sistem tengok tak ada update pun dengan SSM perubahan alamat ni, akan kena denda jugalah. Okey, penamatan pun sama. Pemberitahuan penamatan perniagaan dalam tempoh 30 hari atau dalam masa 4 bulan dari tarikh kematian. Yang ini untuk kalau ada partner meninggal, contohnya ada 2 orang partner kan, yang seorang meninggal, kita bagi masa 4 bulan dari tarikh kematian untuk datang ke SSM dan mengemaskinilah maklumat tersebut. Kiranya memberitahu dan mengemaskini yang pekongsi itu dah meninggal. So kalau dalam tempoh 4 bulan datang ke SM, kita tak akan kenakan apa-apa denda lah. Tapi kalau lebih 4 bulan baru maklumkan tentang kematian rakan kongsi itu akan ada kena denda lah. Okey, satu lagi untuk mempamer sijil perniagaan dan pendaftaran perniagaan di premis. Maknanya kalau kita ada kedai, bila daftar perniagaan dapat sijil kan, sijil tu kena pamer ya di premis, sebab kalau tidak, kalau kata kita punya unit penguasaan turun tengok ke kedai tengok sijil tak pamer, biasanya akan kena compound lah. Dan sama juga untuk papan tanda. Okey, kita dah habis berkenaan perniagaan tadi, sekarang kita masuk ke syarikat pula. Dia terkejut sikit lah sebab tiba-tiba dia tukar bahasa pula kan. Okey, untuk syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 ni, dia punya takrifan sama jugalah. Maknanya apa-apa aktiviti yang mendatangkan keuntungan boleh juga untuk kita daftarkan perniagaan di bawah Akta Syarikat 2016. Okey. Di bawah Akta Syarikat 2016 ni kita ada juga beberapa bentuk company di mana kalau ikut dalam kita punya Akta Syarikat yang utama ada 3 bentuk lah, iaitu company limited by shares, iaitu dua bentuk kecil ni bawah dia, iaitu private company dengan public company. Nanti saya akan terangkan lagi. Kita ada juga a company limited by guarantee dan juga ada unlimited company. Okey, dia yang paling banyak dekat Malaysia ni yang 2 jenis ni lah, yang company limited by shares dengan company limited by shares lah yang paling banyak yang berniaga. Okey, di bawah company limited by shares ni dia ada private company, iaitu syarikat persendirian.
Dan public company ni adalah syarikat awam. Yang company limited by shares ni tadi adalah syarikat terhad oleh saham. Okey, oleh saham maknanya syarikat terhad oleh saham ini syarikat yang ditubuhkan dan mendapatkan modal dengan menawarkan saham kepada bukan nak cakap orang awam lah, kepada orang lain selain daripada orang yang menubuhkan syarikat tu. Contohnya, dan beza antara syarikat persendirian dengan syarikat awam pula adalah berkenaan dengan penawaran saham. Okey, untuk syarikat sendirian iaitu private company, dia nama dia kat hujung tu biasanya ada sendirian berhad. Contohnya ABC sendirian berhad. Itu kalau kata kat belakang tu memang kita tengok belakang nama dia ada sendirian berhad SDN BHD, itu adalah syarikat persendirian ataupun private company. Okey, private company ni satu ciri utama dia, dia tidak boleh menawarkan saham kepada orang awam. Biasanya untuk private company ni pemegang-pemegang saham dia adalah di kalangan keluarga, di kalangan kawan-kawan, maknanya dia tak iklankan penjualan saham tu. Dia cuma mungkin katalah contoh Encik Ali ni, dia tubuhkan satu syarikat sendirian berhad. Lepas tu dia offer lah kepada adik-beradik dia, kau nak beli tak saham syarikat aku? Aku nak buka syarikat ni. Aku nakkan modal, jadinya aku nak jual saham syarikat ni. Dia offer kepada adik-beradik dia ataupun dia punya kawan-kawan ke, ataupun dia tak iklankan lah, dia macam cakap macam tu, ataupun ada tak ataupun family kepada kawan dia ke. Itu adalah istilah yang kita nak senang faham kalau kata apa itu syarikat persendirian ataupun private company. Okey, untuk public company pula adalah dia punya belakang nama tu dia tak ada sendirian, dia terus berhad. Contohnya ABC berhad. Okey, beza yang utama dengan private company tadi, public company ni dia boleh menawarkan saham dia kepada orang awam. Maknanya kadang-kadang kalau kita baca surat khabar, kita dekat belakang-belakang ke iklan tu dia ada tahu, dia buat iklan macam penawaran saham. Dia boleh mengiklankan penawaran saham dia di media-media, dan maknanya dia boleh menjual saham dia kepada publik lah, maknanya orang yang dia tak kenal pun boleh beli saham dari public company ni. Ini beza public company dengan private company. Dan public company ni adalah company yang boleh disenaraikan di bursa saham lah. Kalau untuk private company tak boleh disenaraikan di bursa saham. Dia nak menyenaraikan di bursa saham tu pun adalah dia punya kriteria tu, sebab itu pun saya tak berapa ni sebab dia bukan di bawah SSM kan. Okey, untuk jenis-jenis syarikat ni, kalau kata nak lebih lanjut lagi, kita boleh rujuk di section 10-1 Akta Syarikat 2016 lah. Okey, untuk company limited by guarantee ni saya akan terangkan secara ringkas saja sebab saya tak akan terangkan lebih lanjut lagi dalam slide seterusnya lah. Company limited by guarantee ni adalah syarikat terhad atas jaminan, dan dia tak boleh private company, dia mesti public company. Syarikat terhad atas jaminan ni dia tak ada saham. Dia bukan ditubuhkan untuk perniagaan sebenarnya. Dia contoh yang paling dekat, yang paling senang kita nak tengok untuk company terhad oleh jaminan ni, company limited by guarantee ni adalah yayasan. Yayasan biasanya tu ditubuhkan untuk macam kumpul dana kan, kumpul dana untuk beri bantuan. Itu kalau jenis-jenis perniagaan macam itu, macam contohnya yayasan tadi tu, dia adalah jatuh di bawah juga sebenarnya ditadbir oleh SSM dan jatuh di bawah company limited by guarantee jaminan. Jaminan ni contohnya macam, sebab public company ni dia akan ada dia punya memorandum artikel lah bila ditubuhkan. Jadinya dekat situ nanti dia punya, kita panggil dia bukan pemegang saham lah, dia macam saya tak ingat macam apa istilah dia, sebab kita pun di sini kita jarang, sebab untuk company limited by guarantee ni pendaftaran semua diproses oleh ibu pejabat, tapi dia macam ahli-ahli dia lah, ahli-ahli kepada company limited by guarantee ni nanti dalam dia punya memorandum artikel perjanjian dia tu, ataupun sekarang kita panggil constitution, dia akan sebut kat situlah, contohnya yang ini jaminan dia setakat berapa persen, yang ini berapa persen, dan dekat situlah tanggungan dia ditentukan. Dan juga untuk public limited by guarantee ni dia boleh sama ada nak letak perkataan berhad ataupun tidak. Yang itu ada beza dari segi macam kalau nak perkataan berhad ni
dia boleh terus mohon, ataupun kalau tak nak perkataan berhad ni, dia kena, permohonan dia tu kena dapat kelulusan menteri. Kelulusan menteri kita lah, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Dan so yang ini saya tak akan cerita lanjut sebab dia bukan bentuk perniagaan lah, dia lebih kepada macam untuk kebajikan yayasan kan. Okay, satu lagi bentuk adalah unlimited company, syarikat tidak terhad. Syarikat bentuk unlimited ni juga di Malaysia dah tak banyak sebenarnya. Kalau saya nak beri contoh pun, saya pun dah tak dapat. So yang unlimited company ni pun saya takkan terangkan lebih lanjut lah sebab dia pun dia bentuk yang ni syarikat zaman dulu-dulu lah. Sekarang ni dah tak berapa nak ada sangat lah. Okey, ni tadi saya dah ada explain juga di mana kalau public company dia belakang dia mesti berhad. Kalau untuk private company dia mesti sendirian berhad, dan untuk unlimited ni dia ada perkataan sendirian saja belakang dia. Dia tak ada perkataan berhad tu. Okey. Ciri-ciri dalam syarikat. Dia yang paling utama biasanya yang menubuhkan syarikat ni kita panggil pengarah. Okey, untuk syarikat private company tadi, kalau dulu kita meletakkan 2 orang minimum pengarah untuk syarikat, sama ada tak kisahlah dia public company ke atau private company. Tapi sebab kita dah revise kita punya akta kan, dah baru akta syarikat 2016, untuk private company ni kita dah benarkan maknanya seorang director saja pun dah boleh. Maknanya dia seorang ni je yang tubuhkan satu syarikat. Tapi untuk public company kita masih meletakkan minimum 2 orang pengarah. Natural person ni dia mesti kira orang betul lah, bukannya agensi ke, bukan firma ke. Okey, dan sama minimum umur sama juga 18, dan syarat yang paling penting untuk tubuhkan syarikat mesti beralamat di Malaysia ataupun menetap di Malaysia. Jadi di sini ini yang kita kata tadi, kalau warga asing, foreign people, dia kalau nak menjalankan perniagaan di Malaysia, tadi saya kata dia tak boleh mendaftar di bawah akta perniagaan kan. Jadi diorang boleh mendaftarkan perniagaan di bawah akta syarikat. Kalau katalah nampak kan dekat sini kita tak letak warga negara Malaysia tu sebagai syarat. Kita cuma letak syarat mesti ada alamat kediaman di Malaysia. Maknanya warga asing yang nak mendaftar syarikat di Malaysia ni, contohnya syarikat sendirian berhad, sebab kita letak at least one director. Jadinya kalau contohnya private company ni nak ada 3 orang pengarah dan 3-3 tu adalah warga asing, dia cukup salah seorang dari dia mesti mempunyai alamat kediaman di Malaysia. Dan kalau lagi 2 orang tu tak duduk di Malaysia, itu boleh. Tapi tak boleh semua duduk di luar negeri. Maknanya salah seorang tu mesti duduk di Malaysia lah. So kalau dah ada salah seorang yang duduk di Malaysia, lagi 2 orang tu dia nak duduk overseas pun tak apa. Tapi tak ada masalah lah kalau director tu bercampur. Contohnya ada director warga negara dan juga warga asing. Yang as long as ada salah seorang yang duduk di Malaysia pun dah cukup. Dan untuk public company, sebab tadi kita letakkan minimum 2 director kan, jadinya syarat dia pun dia reflect lah. Maknanya kalau untuk public company, kalau kata ada 3 orang warga asing, dia mesti ada 2 yang mempunyai alamat kediaman di Malaysia. Dia tak boleh seorang aja. Itu beza private dengan public ni. Okey, ini adalah proses untuk menubuhkan syarikat. Okey, untuk pre-incorporation, jika dulu kita syaratkan untuk menubuhkan syarikat mesti ada memorandum artikel. Tapi untuk akta syarikat 2016 ni, untuk syarikat sendirian berhad, kita dah tak wajibkan ada memorandum artikel lah, ataupun sekarang kita panggil constitution. Tapi untuk company limited by grantee, dia masih wajib lah ada. So untuk pre-incorporation ni sebenarnya adalah macam proses dia sebelum menubuhkan syarikat lah, Maknanya untuk contohnya yang pertama, step pertama, nak kena ada nama syarikat kan, nama syarikat untuk cara nama tu. So tidak memerlukan sekretari. Sekretari ni adalah setiausaha syarikat yang berlesen ya dengan SSM, bukan untuk syarikat. Untuk penubuhan syarikat ni dia salah satu syarat utama mesti ada sekretari company. Kita panggil sekretari company. Sekretari company ni tak boleh siapa-siapa saja jadi sekretari company. Sekretari company ni mesti adalah orang yang
berlesen dengan SSM sama ada dia memohon lesen untuk menjadi sekretari dengan SSM ataupun contohnya macam accountant, iaitu mereka yang ada keahlian dengan MIA ataupun dengan bar council, peguam, maknanya peguam, accountant boleh juga menjadi setiausaha syarikat dengan syarat kalau accountant tadi dia ada keahlian dengan MIA, lepas itu kalau peguam tu dia ada keahlian dengan bar council. So biasanya diorang ni firma lah. Firma yang kalau kadang kita tengok, kalau kita pergi kat firma dia, dekat dia punya list perkhidmatan dia tu, dia ada menawarkan pendaftaran syarikat. Itu biasanya mereka memang ada kelayakan dan bolehlah mendaftarkan syarikat. Sebab kita bila nak daftarkan perniagaan syarikat ni, semua urusan yang dengan SSM, sebenarnya pengarah tak boleh direct terus datang ke SSM untuk buat. Dia memang kena appoint company secretary, dan nama company secretary pun nanti kita akan registerkan dan masukkan dalam kita punya data. Maknanya kalau beli maklumat syarikat tu, nama secretary ni memang keluar. Sebab itu penting untuk dia salah satu beza utama jugalah antara syarikat dengan perniagaan di bawah akta perniagaan tadi tu. Kalau perniagaan biasa, owner datang boleh daftar sendiri, datang sendiri kan. Tapi untuk syarikat ni, dia hanya untuk yang first tu, yang kalau untuk carian nama tu boleh director boleh buat sendiri. Tapi untuk seterusnya pendaftaran tu memang kena memerlukan perkhidmatan sekretari. Sebab tu kalau ikutkanlah, untuk syarikat ni dia punya maintenance pembayaran dia tu lebih, sebab memang perlu menggunakan perkhidmatan setiausaha syarikat, dan biasanya setiausaha syarikat ni memang akan kenakan bayaran tahunan lah, fee sama ada secara tahunan ataupun bulanan lah. Okey, untuk penubuhan syarikat ni mula-mula sebelum penubuhan tu kita tak panggil director lagi lah, kita panggil promoter. So untuk syarikat Sdn Bhd lah, sekarang ni kita dah tak ada melalui kaunter. Kita akan guna sepenuhnya secara online ataupun kita panggil portal MyCoID. Yang ini adalah untuk penubuhan syarikat. Dia tak boleh guna yang EZBIS tadilah. Dan ini telah bermula daripada tahun 2016 jugalah. 2016 sama, dia selaras dengan kita punya pertukaran revise akta kita daripada akta baru, akta yang lama, akta syarikat 1965 kepada akta syarikat 2016. So sekarang untuk penubuhan syarikat pun adalah fully online, iaitu melalui sistem MyCoID, bermula dengan carian nama dan juga seterusnya penubuhan syarikat. Okey, untuk penubuhan syarikat ni, once dah register melalui sistem MyCoID ni, kita akan kita tak akan terus bagi sijil tau. Kita biasanya akan bagi notice of incorporation yang akan kita hantar melalui email. Jadinya kalau dulu melalui kaunter ke ataupun di bawah akta syarikat 1965 yang lama, datang penubuhan syarikat ni, once tertubuhnya, lulusnya permohonan penubuhan syarikat tu, kita akan memang bagi sijil yang kita panggil dulu borang 9 kan. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang kita akan bagi notice of incorporation saja, dan sijil tu kalau kata company tu nak, kena beli lah. Kita tak bagi free dah. Okey, ni yang kata yang post incorporation, selepas incorporation. Dia sebenarnya selepas penubuhan syarikat ni, dalam tempoh 30 hari ni kena appoint secretary company ni lah. Maknanya yang saya kata tadi, mula-mula untuk syariah nama tak perlu secretary kan, dan untuk penubuhan syarikat ni boleh terus secretary yang tolong buatkan, ataupun pengarah boleh buat sendiri dulu untuk penubuhan syarikat. Tetapi selepas tertubuhnya syarikat dalam tempoh 30 hari tu, macam mana pun mesti ada secretary company, mesti appoint secretary company. Dan selepas sahaja secretary company tu dilantik, bermulalah segala proses apa-apa saja nak buat perubahan, apa-apa nak tiap-tiap tahun nak hantar akaun, nak hantar penyata tahunan, kalau kata nak filekan constitution ataupun kita panggil memorandum artikel syarikat tadi, semuanya kena melalui company secretary. Maknanya pengarah ataupun promoter dia tu dah tak boleh buat sendiri dah. MyCoID pun, untuk daftar dalam sistem MyCoID pun maknanya public, maknanya orang awam hanya boleh menggunakan MyCoID tu setakat untuk cara nama dan penubuhan syarikat, dan seterusnya untuk proses-proses seterusnya hanya ID
setiausaha syarikat saja yang diterima untuk membuat proses tersebut. Okey, ini adalah sistem MicroID kita. Dia punya dia punya dashboard lah. Kat sini kalau kata masuk, dia sama juga cara dia masuk ke masuk ke website kita www.ssm.com.my. Lepas itu cari ikon MicroID, klik akan dapat dashboard ni. Kat sini pun kita akan ada juga kita punya brochure, user manual, macam mana nak guna sistem ni dan macam mana nak mendaftarkan syarikat, semua ada dalam kita punya website lah. Okey, untuk penubuhan syarikat pula kita ada dua jenis. Yang pertama kita panggil direct incorporation dan yang kedua satu lagi kita panggil penubuhan daripada reserve name. Maknanya yang pertama ni direct, saya nak patah balik. Sekejap ya. Okey. Yang untuk direct incorporation ni maknanya sama ada pemohon tadi, iaitu atau pengarah ataupun promoter syarikat tu, dia bila dah ada ID dan username MicroID tu ataupun secretary company terus buat pun boleh. Maknanya terus masuk ke MicroID ni, bila klik direct incorporation ni, dia tak perlu reserve nama lah. Maksudnya terus masukkan nama apa dia nak and then completekan borang permohonan untuk penubuhan syarikat tu, buat bayaran. And then SSM akan proses. Jadinya bila SSM proses tu, SSM akan tengok dulu nama tu. Nama tu available ataupun tidak, boleh digunakan atau tidak lah. Kalau kata nama tu tak boleh digunakan, sama ada nama tu dah ada orang lain pakai ke ataupun nama tak sesuai ke, kita akan query lah, SSM akan query, akan notify kepada pemohon, bagi tahu kita query melalui email, biasanya kita notify, and then pemohon kena masuk semula untuk betulkan nama tu baliklah. Dia sama macam daftarkan perniagaan tu lebih kurang lah. Maknanya try and error lah nama tu. And then bila dah bayar, kalau kata dah lulus, akan dapat notice of registration, and then seterusnya tadi proses seterusnya adalah untuk melantik situs syarikat. Dan kemudian kalau nak lodge, nak filekan, nak ada constitution, kena masukkan. Kalau tak adalah. Okey. Dia beza pula dengan yang penubuhan secara guna reserve name. Incorporation from reserve name ni maknanya kita buat macam cairan nama dulu, booking nama dulu. Maknanya bila masuk ke sistem MicroID tu, klik untuk reserve name dulu. Maksudnya kita masukkan apa nama yang kita nak dan kita buat bayaran dulu. Untuk nama ni bayaran dia tak silap saya RM50. Jadi lepas itu tunggu SSM luluskan ke tidak nama tu. Kalau kata SSM query, kena betulkanlah. Kalau kata reject, maknanya burn lah duit yang kita bayar untuk reserve nama tadi tu. So kalau lulus, nanti dia akan notify, bagi tahu lulus, baru masuk semula ke sistem MicroID tu untuk buat penubuhan syarikat. Maknanya kena pilih, dia ada dua jenis penubuhan tadi kan. So kena pilih yang incorporation from reserve name. Maknanya kat situ dah selamat lah. Nama tu dah confirm boleh digunakan. Jadinya bila masuk untuk proses penubuhan syarikat tu, insya-Allah takkan ditolak lah. Tapi kita pun sebab permohonan ni akan diproses oleh pegawai SSM, akan tengok jugalah kriteria lain, mana tahu kalau ada yang kita query, biasa kita query, kalau tak ada, tak adalah. So bayar fee, kalau lulus dapat notice of registration, and then seterusnya samalah, appoint secretary dalam tempoh 30 hari tadi tu, lepas tu filingkan constitution kalau ada, dan seterusnya boleh menjalankan perniagaan. Dia untuk syarikat Senian Berhad, bila dah lulus saja permohonan tu, dah boleh dah terus mulakan perniagaan. Tapi untuk syarikat private tadi yang Senian Berhad. Tapi untuk public company yang berhad saja, dia ada satu lagi permohonan di bawah Seksyen 190 atas syarikat, iaitu permohonan untuk menjalankan perniagaan. Yang ini kena mohon di kaunter. Okey. Kesan-kesan menubuhkan syarikat. Okey. Okey, syarikat ni adalah satu macam kata corporation yang diiktiraf secara undang-undang. Maksudnya dia adalah legal existence separate from its members dan ada full capacity untuk undertake any business activities. Maknanya kalau tak daftar dengan kita ni, kita tak tadbir bawah mana-mana undang-undang lah. Jadinya bila dia ditubuh syarikat, maknanya dia adalah yang kita kata separate entity daripada pemilik tadi. Contohnya macam contoh yang saya sebut tadi yang untuk pembelian harta kan. Jadinya
dia sebenarnya kalau kata nak terangkan yang pasal entiti berasingan ni yang kadang satu yang mudah fahamnya, dia contohnya macam ni lah kan, kalau yang kata separate entity ni maksudnya harta pemilik tu, harta pengarah tu, kalau kata company tu tiba-tiba apa move list ke, bankrupt ke kan, kalau kata lepas tu kena bayar hutang dengan bank semua, jadinya dia tak akan usik lah harta peribadi pengarah ataupun promoter tu, sebab dia hanya akan gunakan harta yang atas nama syarikat saja. Itu sebenarnya yang patutnya saya terangkan lebih awal tadi berkenaan yang kita panggil separate entity. Dia sama juga dengan yang PLT tadilah, yang perkongsian liability terhad. Bila kita kata dia separate entity antara company, antara perniagaan dengan pemilik tu, salah satunya kenapa kadang orang nak guna dua bentuk jenis perniagaan ni adalah yang pasal separate entity tu, sebab dia tak akan macam contohnya director tu ada rumah tu atas nama dia sendiri. Jadi bila syarikat dia bankrupt, dia tak adalah tergusik dia punya harta peribadi tu. Macam tu dah lebih kurang. Okay, yang kedua ni pula, continue in existing until it is removed from the register. Kalau perniagaan tadi, kalau tak renew lebih setahun, contohnya katalah untuk perniagaan biasa enterprise tadi, contohnya hari ni tamat tempoh. Lepas tu kita tak renew sampai 12 bulan, dia akan automatic akan expired kan, dan SSM akan tamatkan. So tak boleh guna untuk berniaga lagi. Tapi untuk syarikat ni, selagi pengarah ataupun pemilik syarikat tak mohon kepada SSM untuk potong nama ataupun untuk tutupkan syarikat tu akan still wujud. Sehinggalah macam pemilik ataupun pengarah mohon untuk tutup ataupun potong nama dari daftar syarikat. Ini tadi yang ketiga ni, a company's money and property belong to the company and not to the members and shareholders. Maknanya ini yang kata asing tadi, maknanya harta-harta syarikat atas nama syarikat adalah milik syarikat. Dia bukanlah milik kepada pemegang saham ataupun ahli tadi. Dan syarikat ni pula hanya boleh bertindak melalui pengarah syarikat. Maknanya dia tak boleh bertindak sendiri. Ini salah satu juga kesan kepada penubuhan syarikat lah. Okey. Ini saya pergi balik kepada faedah mendaftarkan perniagaan lah. Maknanya dia lebih kurang sama juga tadi dengan yang untuk company, yang mana yang pertama diperakui sah kewujudannya menurut undang-undang. Maknanya kalau kita tak daftar ni, kalau macam berlakunya penipuan ke apa kan, kita kena tipu, kita pergi buat report polis, tapi tak dapat nak supply kan maklumat yang sah, yang sahih dari SSM kan, tu kadang-kadang tak bolehlah nak bawa kes tu ke mahkamah ke apa, sebab tak ada sebab dia macam orang tak ada IC lah kan. Orang tak ada IC, warga asing datang sini kan, tak ada kad pengenalan. Jadi kita tak boleh nak membuat apa-apa tindakan di bawah undang-undang lah kan. Jadi kalau ada kes-kes macam tu, tak dapat nak dibela lah kan, macam tu. Sebab itu pentingnya apa-apa perniagaan, apa-apa bentuk perniagaan pun lah, sama ada perniagaan ke syarikat ke ataupun PLT tadi ni, kena berdaftar lah dengan SSM ni supaya kewujudan tu sah. Contohnya sijil perniagaan, ada sijil kan, ada sijil perniagaan, ada sijil syarikat, ada IC lah. Kalau macam kita orang kita rakyat Malaysia ni ada IC, ada pasport kan, macam itulah. Dan untuk pembukaan akaun semasa di bank, kalau tak daftar perniagaan dengan SSM, tak bolehlah nak buka akaun semasa. Sebab bila pergi ke bank nak buka akaun semasa untuk perniagaan, bank memang akan minta sijil perniagaan dengan maklumat syarikat. So kalau tak ada, tak boleh. Dia memang kadang setengah orang cakap tak apalah, pakai je lah akaun peribadi kan, tapi sebenarnya kena asingkan. Sebab setahu saya lah, bank pun kalau dia detect macam akaun peribadi tu banyak sangat keluar masuk urusan pembayaran perniagaan, sebab saya macam ada limit kot dalam sebulan urus niaga dalam satu akaun peribadi tu. Kalau lebih pada limit yang bank tetapkan, dia akan block kalau tak silap saya. Jadinya pentingnya bila berniaga ni,
kena buka akaun semasa. Satu lagi, akaun semasa ni pentingnya juga untuk dengan lembaga hasil dalam negeri untuk percukaian kan, untuk buka akaun percukaian. Sebab banyak yang SSM terimalah akhir-akhir ni, semenjaknya kita COVID ni ada BPN, BPR, ramai yang macam marah SSM sebab kebanyakan mereka bila ada perniagaan dengan SSM tak dapat bantuan-bantuan daripada kerajaan, bantuan daripada bantuan yang saya sebutkan tadilah, BPN, BPR. Dia sebenarnya bukan salah kerana ada perniagaan dengan SSM. Sebenarnya kalau kata ada perniagaan, lepas tu memang betul-betul buka akaun semasa, lepas tu buka fail cukai dengan LHDN, maknanya LHDN akan nampak tau macam perniagaan tu okey, tahun dia punya pendapatan tahunan berapa kan, kena report lah dengan LHDN kan, sebab setahu saya kalau perniagaan ni pun kena ada buat account kan, hantar ke LHDN kan. Jadi kalau kata LHDN betul-betul ikutlah SOP, bukan SOP lah Keuntungan syarikat tu kan Puan kan. Kalau Kalau kata syarikat tu tak mendatang keuntungan, LHDN kemungkinan dia akan mempertimbangkan, betul? Betul lah. Maksudnya jadi kalau buat daftar tapi berdaftar pula link di LHDN, itu yang menjadi masalah tu. Itulah masalah yang timbul sebab LHDN tak nampak income tu. Tu yang selalunya kita nasihatkan kalau ada account bank, print semua dia punya dia punya statement kan, bawa ke LHDN tunjuk. Sebab LHDN pun sebenarnya nak tapis juga. Kadang-kadang berniaga ni banyak untung tapi minta bantuan kan. Jadinya dia tengok kalau income tu lebih daripada limit pendapatan yang sepatutnya, memang dia tak bagilah. Tapi kalau memang betul-betul report dengan LHDN, dia tengok pendapatan memang tahun ni pendapatan dia memang sikit kan, memang kurang daripada limit yang SSM, limit yang LHDN tetapkan, kerajaan tetapkan, memang akan dapat bantuan walaupun ada pendaftaran perniagaan dengan SSM. Itu salah satu pentingnya lah kan. Okey, sama yang ketiga ni, daftar perniagaan sebagai bukti keterangan. Maksudnya kalau kita punya macam pembelian maklumat dari kita, maklumat syarikat perniagaan ni boleh dijadikan sebagai bukti keterangan lah. Contohnya dalam nak tuntut harta ke, ataupun contohnya tadilah macam nak buat report polis ke apa kan, kalau tak ada tak berdaftar dengan kita, tak ada maklumat dengan kita, so kita tak boleh supply maklumat, so tak boleh lah nak jadikan sebagai apa-apa bukti keterangan lah. Dan satu lagi yang tadi, latihan. Sebab SSM kita ada banyak juga buat latihan, dan kita juga ada banyak kerjasama contohnya dengan ni kan, dengan SME Corp. Maknanya kita boleh bekerjasama untuk bagi latihan kepada usahawan. Jadi itulah pentingnya berdaftar dengan SSM tu. Okey. Ini pun sama juga macam boleh menikmati pelbagai insentif dan pinjaman. Kalau tak daftar, nak mohon bantuan pun tak dapat lah kan. Betul Puan. SSM ni sebenarnya mandatory ya. Betul, mandatory sebenarnya. Dia memang mandatory. Sebab itu kita memang kira memang untuk mematuhi undang-undang lah, memang kena daftar lah dengan SSM kan. Okey, yang seterusnya menunjukkan kredibiliti dan komitmen untuk berniaga. Maknanya bila kita tengok perniagaan tu berdaftar, orang yang nak beli pun yakin lah kan, tahu dia ni berdaftar. Baguslah, memang dia betul-betul berniaga kan. Kalau tak berdaftar, biasanya kadang-kadang ada customer yang pandai ni, dia check dulu kan, tengok daftar tak daftar dia orang ni. Tak daftar lah, tak yakin, tak nak lah beli kan. Itu salah satu juga lah untuk menunjukkan kredibiliti perniagaan tersebut lah. Dan satu lagi untuk melindungi hak pengguna jugalah. Contohnya kalau kena tipu pengguna, kena tipu, lepas tu pergi tribunal tuntutan pengguna kan, biasa tribunal pun memang akan nak kena ada lah maklumat perniagaan yang menipu tu, kena berdaftar dengan SSM. Kalau tak, susahlah nak ambil tindakan kan. Satu lagi untuk data dan informasi lah, maknanya kerajaan boleh guna data yang kita kumpul, yang SSM kumpul, untuk buat macam-macam program pembangunan dan penyediaan kemudahan kepada rakyat lah. Okey. Sekarang ni kan kalau ikutkan memang ramai kan orang berniaga online, lagi-lagi sejak COVID ni kan. Kadang ada yang bila kita tanya daftar tak perniagaan dengan SSM, alah saya buat sikit-sikit je online. Tapi kalau ikutkan, walaupun berniaga online tak ada kedai, dia dah membuat satu aktiviti yang mendatangkan keuntungan tadi kan. Jadi sebenarnya kalau berniaga online adalah wajib sebenarnya untuk mendaftar dengan SSM juga. Sebab tu kalau setengah platform
online, kebanyakan diorang bila kata kita nak daftar, nak meniaga di platform tersebut, biasanya diorang akan minta juga kan pendaftaran dengan SSM kan. So sebenarnya peniaga online ni adalah wajib juga berdaftar dengan SSM. Okey, rasa-rasanya saya dah selesai berkenaan dengan pendaftaran perniagaan dan syarikat. Saya nak selit lah, saya nak promotekan skim yang SSM tengah jalankan sekarang. Sebenarnya dah lama juga kita jalankan ni, sejak musim COVID ni kan. So kita ada satu skim yang kita panggil Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin ataupun SPPP. Skim ni adalah khas sebenarnya untuk kategori usahawan B40 dan juga pelajar IPT sepenuh masa, di mana melalui SPPP ni kita bagi pendaftaran perniagaan secara percuma sebenarnya. Yang ini hanya untuk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 lah, untuk perniagaan biasa, iaitu enterprise dengan yang milikan tunggal dengan perkongsian tadilah. Jadi tak ada pembayaran lah kiranya ya. Tak ada pembayaran, betul. Tapi ada syarat-syarat tertentu lah yang kita tetapkan lah. So untuk kategori B40 dengan pelajar IPT sepenuh masa, maknanya sekarang kalau nak berniaga pun kalau kata jatuh dalam dua kategori ini, boleh daftar secara percuma saja dengan SSM. Ini memang kita sangat galakkan lah untuk untuk usahawan B40 dengan pelajar IPT sepenuh masa untuk daftar dengan kita, sebab kita memang buat skim ni sebab sekarang kan memang semua memang kerajaan galakkan kita buat untuk prihatin kepada rakyat sempena COVID ni kan. Okey, syarat dia peluang yang bagus untuk betul, especially students, sebab sekarang ni saya tengok betul. kebanyakan student memang ada bahagian untuk entrepreneurship, jadi boleh ambil lah peluang ni ya. Betul. Okey, saya terangkan secara ringkas lah ya. Untuk B40 mesti samalah, syarat dia mesti 18 tahun ke atas. Lepas tu penerima bantuan BPN bagi B40. Lepas tu kalau BPN yang 1.0 dia ada campur dengan M40 kan. Lepas tu kalau yang untuk yang ni kita prefer macam kalau nak bagi attachment kat kita nak yang BPN 2.0, sebab setahu saya yang 2.0 tu memang untuk B40 kan, ataupun BPR, Bantuan Prihatin Rakyat. Lepas itu tak ada rekod perniagaan yang masih aktif di SSM. Maknanya kalau kata dah ada register SSM yang masih aktif, tak boleh mohon untuk skim ni. Maknanya tapi kalau kata sebelum ni dah pernah daftar SSM tapi dah expired, boleh ambil skim ni untuk daftar satu lagi perniagaan yang barulah. Dan untuk IPT sepenuh masa ni sama juga untuk 18 tahun ke atas, sebab kita memang syarat untuk daftar perniagaan 18 tahun ke atas kan. And then student yang belajar sepenuh masa di mana-mana IPTA, IPTS, Politeknik, College, Institut Kemahiran, semua boleh. Tak semestinya belajar universiti lah, dan tak semestinya ambil ijazah atau diploma. Maknanya kalau ambil sijil di mana-mana institut kemahiran pun layak untuk dapatkan skim ni dengan syarat pelajar sepenuh masa. Dan sama juga tak ada rekod perniagaan yang masih aktif dengan SSM. Maknanya tak ada perniagaan yang masih hidup lah. Senang cerita kalau sebelum ni pernah ada daftar perniagaan tapi dah expired, boleh daftar. Berapa skim ni sampai bila ni Puan? Kita sebab dia sebenarnya adalah sambungan yang dia sebenarnya tak silap saya geran dia dalam 10 juta. So selagi tak habis geran tu, kita setakat ni tak ada lagi kita tetapkan tarikh sampai bila. Okey. Gitu. Dia dah lama. Kalau dulu kalau pernah kalau kata yang untuk student ni, kita sebelum kita buat skim pendaftaran prihatin ni, kita ada buat untuk macam satu pelajar satu perniagaan 1P. Kita sambungan dari itulah. Cuma kita tambah untuk satu lagi untuk kategori B40 ni. Okey, yang kita nakkan dia untuk permohonan skim pendaftaran prihatin ni, dia tak ada di kaunter, memang fully kena guna online EZBIS tadi. Dan permohonan macam biasa juga, bila masuk ke EZBIS tu nanti bila mohon dia akan ada pilihan skim SPP atau tak. So kalau nak skim ni kena tick lah, pilih untuk skim SPP, baru nanti dia tak akan kenakan bayaran. Kalau tak klik kotak yang skim SPP tu, bila dah nak hantar tu dia akan minta bayaran lah. Tapi syaratnya kena upload dokumen. Kalau untuk B40 kena bukti pengesahan penerimaan BPN 2.0 ataupun BPR atas nama pemohon tersebut. Dia tak boleh yang mohon tu isteri, yang dapat BPN tu suami, itu tak boleh. Kita nak individu yang memang nama dia dapat BPN ataupun BPR tu
yang boleh mohon SPPP ni. Dia bukti pengesahan ni biasanya kan bila masuk dekat website yang BPN ataupun BPR tu, kan ada yang macam permohonan anda lulus ke diterima tu kan, kena screenshot pengesahan penerimaan tu, lepas tu attachkan, upload lah ke dalam permohonan pendaftaran perniagaan tu. Sama juga untuk pelajar IPT, yang kita perlukan hanyalah salinan surat perakuan pelajar dari pihak IPTA, IPTS, Politeknik, College, Institut dan Pusat Kemahiran. Salinan surat perakuan ni maknanya student sebelum apply skim ni kena minta dululah dengan institut pengajian mereka keluarkan satu surat pengesahan. Kalau boleh seeloknya memang khaskan kepada SSM lah, bagi tahu okey dia adalah student, kiranya tempoh belajar bila, dan yang penting tu sepenuh masa. Itu penting. Kalau macam pelajar sambilan tu memang kita tak bagilah. Kadang-kadang ada juga permohonan yang student ni dia bagi surat tawaran belajar. Yang surat tawaran belajar pun kita tak terima. Kita memang nak betul-betul salinan surat pengesahan yang terkini lah. Dia tak boleh lah surat pengesahan tu tahun lepas punya, mohon tahun ni. Itu pun kita akan query lah biasanya. Biasanya kita tak akan terus reject lah. Kita akan query, minta tukar pindaan dokumen sokongan ni. Okey. Saya rasa pun taklimat saya dah sampai ke penghujungnya. Ini kira tambahan sajalah untuk macam, sebab kadang hari tu macam musim COVID kan, banyak orang kata tak boleh datang SSM lah nak renew, perniagaan dah mati ni. Sebenarnya kita ada ejen untuk pembaharuan iaitu BSN dengan Bank Rakyat. Ini sahaja dua ejen yang kita lantik sebenarnya untuk pembaharuan perniagaan. Dia tak ada agensi lain yang kita lantik lah. And then kita juga ada kios untuk renew lah yang kita letakkan di pejabat-pejabat kita. Okey, ini adalah, saya rasa saya pun dah terlajak ni, dah pukul 11 lebih dah, tak perasan. Okay, minta maaf. Tak apa. Sebab macam banyak pula nak beritahu. Okey, ini website kita, www.ssm.com.my. boleh klik, boleh explore, banyak info ada dalam kita punya website. Ini email untuk pertanyaan, inquiry@ssm.com.my. So ini adalah pusat panggilan kita. Ini di ibu pejabat lah. Ini pun alamat ibu pejabat kita. So kaunter, walaupun kita dah buat fully online perkhidmatan, tapi kaunter kita masih buka sebenarnya, sebab kita tahu kalau kita tutup terus kaunter susah juga kan untuk macam pemohon-pemohon yang tak pandai nak guna online sistem kan. So kita masih boleh bantulah lagi di pejabat kita lah. Sekarang ni pejabat di Negeri Sembilan masih beroperasi penuh ke macam mana, Puan? Kita dah beroperasi penuh sebab dah fasa 4 kan. Tak perlu appointment lagi lah ya? Dah fasa 4. So kita punya staff pun memang dah 100% datang. Dah tak ada penggiliran. Sebelum ni kita bergilir kan. Tutup 50-50, tutup pukul 12, tutup pukul 3, tak ada dah. Sekarang memang dah fully, kita punya dah tahap optimal lah. Kita dah memang dah beroperasi secara sepenuhnya. Okey. So kalau ada apa-apa ni, pertanyaan bolehlah kalau ada masa lagi lah. Okey, mungkin kita boleh bagi ada laluan sikit lah. Ada 2 soalan ditanya di ruangan chat lah ya. Ada 2 soalan. Satunya daripada Nilam Adil. Dia tanya bagaimana pemilikan saham private companies yang berhad ni oleh kaki tangan awam disebabkan hubungan kekeluargaan. Okey. Dia sebenarnya kan bila macam bila satu syarikat tu dia menawarkan saham kan, and then bila macam proses penawaran saham tu selesai, sekretari ataupun situs syarikat tadi tu memang akan perlu masuk ke dalam yang saya kata sistem micro ID tu untuk kemaskinilah maklumat saham syarikat. Sebenarnya di SSM ni kita tak ada tahu declare, dia tak perlu, sekretari tak perlu declare pemegang saham ni kerja apa tahu, dia tak ada. Sama juga untuk perniagaan kan, bila daftar perniagaan tu kita tak ada pun ruang ataupun kita tak tanya pun, cik kerja apa nak daftar perniaga ni. Kalau kita tak ada bagi tahu macam cik kerja kerajaan ke. Kalau kerja kerajaan cik tak boleh berniaga tahu, tak ada tahu. Yang itu kita tak. Kita sama juga untuk syarikat tadi. Bila sekretari key in, masukkan nama pemegang saham sekian, berapa jumlah saham dia. Dia cuma masuk nama, nombor IC, alamat. Itu saja. Dia tak ada ruang untuk occupation tu, tak ada. Jadinya dia sebenarnya bergantung kepada individu tersebut lah. Sepatutnya kalau yang setahu saya lah, macam bila kaki tangan kerajaan ni, dia kena declare kan dengan majikan dia kalau dia berniaga kan. Betul. Dia berkaitan dengan integriti lah kan. Sama juga dengan SSM. Kita pun ada bahagian integriti. Kalau kita macam staff SSM ni ada buat perniagaan sampingan,
kami pun kena report dengan bahagian integriti yang kita ada buat berniaga lah. Dia sama juga. Jadinya kalau kata ada apa-apa masalah antara kakitan kerajaan tersebut yang ada pegang saham ke, ada daftar perniagaan ke dengan majikan dia, itu di luar bidang kuasa SSM lah sebenarnya. Betul. Dia lebih Kalau kepada lebih tangan awam ni sebenarnya bila ada hubungan kekeluargaan, contoh macam SME Corp lah ya contoh. betul. Katakanlah adik-beradik saya ada buat perniagaan kan, tapi dalam masa sama nak apply grant dengan SME Corp, betul kan? Saya bekerja dekat situ. Jadi dia lebih kepada isu integriti lah sebenarnya. Ya, Kita nak betul. menggunakan isu integriti dan macam saya kena declare lah. Yes. Okey, syarikat ni sebenarnya adik-beradik saya nak apply grant. Jadi kita kena buat declaration tu dengan organisasi sendiri. Betul. Itu yang saya punya pemahaman lah. Betul. Kita SSM memang kita tak sekat. Siapa je nak daftar berniaga selagi memenuhi kelayakan yang kita tetapkan tadi, umur semua kan. Satu lagi macam untuk syarikat sebenarnya bankruptcy pun tak boleh sebenarnya, tapi kalau dia tak declare dengan kita pun tak tahu dia bankrupt sebab kita pun tak ada, bila kita macam registerkan nama director tu, kita tak ada pun pergi insolvency check dia ni bankrupt tidak, tak ada. Kita bergantung sepenuhnya kepada ketelusan mereka lah. Jadinya cuma kalau kata detect ada orang buat aduan dia ni bankrupt, mungkin baru kita akan ambil tindakan lah. Sama juga macam kakitan kerajaan tadi, kita tak akan ambil apa-apa tindakan, tapi bergantung kepada orang tersebut. Kalau orang adukan kita pun, kalau untuk kaki tangan kerajaan ni kita tak ambil lah, kecuali dia datang sendiri. Biasanya kebanyakan ada juga macam bank, pekerja bank pun sama. Dia orang akan datang sendiri pada kita. Saya nak tutup lah perniagaan ni sebab bos saya suruh tutup, tak bagi kan. Baru kita tutupkan. Dia bergantung kepada permohonan semasa lah. Macam tu. Puan, satu soalan lagi. Ada yang bertanya daripada Fatin menjalankan perniagaan madu dan kordial ni. Dalam EasyBiz, kalau kita nak tutup cawangan, kita buat secara online kan. Jadi kalau kita nak tutup cawangan tu, dia kata macam mana? Boleh ke dia buat secara online sebab dia cari tak jumpa? Boleh. Macam tadi untuk penamatan perniagaan boleh. Kalau masuk balik dekat akaun EasyBiz tu, dia jatuh sebenarnya. Okey, contohnya saya share. Okey, ini jap mana tadi EasyBiz. Okey. Ni contoh ini EasyBiz, akaun EasyBiz kan, kalau kata masuk website kita, klik EasyBiz akan keluar macam ni kan. Dia saya tunjuk sikit lah. Ini saya punya akaun, tak apa, saya tunjuk sikit sini. Jadi okey. Kita pun kena stop sharing dulu yang ni. Macam puan sharekan semula yang okey, faham. Alright, betul-betul tak nampak kan. Okey, stop. Tak apa. sorry. Pandang kan. Betul, baru kita share. Share semula yang puan tunjuk tu. Okey, ini baru. Okey, betul-betul, sorry. Sebenarnya dekat akaun dekat EasyBiz kita ni ada guideline. Kalau perasan lah kan, bila masuk ni, apa tadi? Dah hilang. GC. Dia sebenarnya bila nak masuk ni memang ada banyak kena klik sebab dia untuk security lah ya. Keluar WhatsApp pula tepi tu. Okey, dekat sini kan kita ada user manual tau. So dekat yang untuk contohnya tadi nak tamatkan perniagaan, kita ada sini business termination. So pengguna boleh download manual ni. Dia ada step by step kita tunjuk macam mana nak buat penamatan perniagaan tu. Ni contohnya tadi ni untuk kalau nak activate, sebenarnya tadi mula cakap kalau kata nak activate user manual kena datang SSM, user manual pula. Nak activate user ID kena datang SSM, tapi hari tu kan waktu MCO kita tak buka kan. So kita ada buat juga activation secara online. So kita ada manual kat sini. So ini untuk renew, untuk daftar untuk daftar perniagaan, ini untuk perubahan maklumat tadi kan yang saya ceritakan. Ni untuk business termination pun ada kat sini. So nanti siapa tadi yang bertanya tadi, kalau Puan kata Fatin nak tadi, tahu macam mana cara Puan Fatin ni, boleh download lah manual untuk penamatan perniagaan ni. Kita semua ada kat sini dia punya manual. Jadi harap boleh membantu lah Puan Fatin ya, nanti download manual ni dan tengok macam mana. Jadi kalau tak boleh contact balik SSM. Boleh. Inquiry tadi sama ada sama ada email kita ataupun nak telefon pun boleh. Kalau nak telefon SSM Seremban pun boleh. Okey Puan, jadi saya rasa kita telah sampai ke akhir webinar kita. Jadi saya rasa tak ada lagi dah soalan-soalan dikemukakan melalui ruangan chat. Okey, jadi saya tak nampak lah ada orang raise hand ke, tak adalah ya.
Okey, jadi Okey. saya rasa apa ni, kita akhiri dulu webinar kita pada hari ini. Sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Rohaidah kerana meluangkan masa pada hari ini ya. Jadi banyak ilmu-ilmu dan perkongsian Terima kasih ilmu juga lah. SME Corp jemput. Sama-sama Puan. InsyaAllah Okey. kita berkolaborasi lagi di kemudian hari. Boleh. Dan untuk peserta semua, saya harap anda semua telah mendapat maklumat yang secukupnya ya. Jadi bolehlah kalau siapa-siapa nak nak mendaftar SSM tu boleh terus pergi ke EasyBiz tadi tu ya. Memang senang sekarang ni Betul? ya. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain rancangan, dan SME Corp juga saya ingin promosikan jugalah kemungkinan pada akhir bulan ni kita akan buat satu sesi webinar bersama dengan MIDF berkenaan dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh MIDF lah. Ya, jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah hujung bulan ni. Jadi sesiapa yang ingin mendaftar selalulah melawat ke FB SME Corp Malaysia Negeri Sembilan. Jadi di situ ada banyak Okey. info-info terkini jugalah. Boleh promote lah ni. Kita promote sikit kan. Okey Puan, terima kasih Okey, banyak-banyak. sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Okey, terima kasih SME Corp. Sama-sama Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.